Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah yang telah melimpahkan kepada kita rahmatnya dan nikmatnya. Muslimin, muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, pada pagi ini kita akan berbincang berhubung dengan kelebihan ilmu dan kelebihan menuntut ilmu. Kerana ilmu ini merupakan ubat yang paling mujarab untuk menyelesaikan masalah penyakit dalam diri manusia. Untuk menjadi orang yang berjaya, kena berilmu. Untuk menjadi orang yang cemerlang, juga mestilah berilmu. Dan ilmu mengangkat martabat manusia ke tahap yang tinggi. Jahil adalah lawan kepada berilmu. Jahil merupakan penyakit yang sangat besar. Kata Profesor Dr. Hamka, akibat kejahilan di kalangan umat Islam menyebabkan penjajah-penjajah daripada barat datang ke negara-negara Islam dan mereka menjajah negara umat Islam. Ini bahana orang Islam itu jahil dan tidak berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat orang-orang yang beriman dan daripada golongan kamu. Dan begitulah pula orang-orang yang dikurniakan ilmu pengetahuan beberapa darjat. Dua golongan manusia yang diangkat martabat oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali orang beriman. Orang yang percaya kepada Allah dan percaya kepada hari akhirat. Yakin dengan seluruh janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang beriman itu diangkat martabat oleh Allah Subhanahu wa taala ke martabat yang tinggi. Berbanding dengan golongan yang tidak beriman. Orang kafir, orang munafik. Manakala mereka yang dikurniakan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala juga diangkat martabat oleh Allah. Ilmu menyelesaikan banyak masalah di kalangan manusia di atas muka bumi ini. Dan ilmu juga merupakan jalan untuk menuju ke negeri akhirat dengan sebaik-baiknya. Ilmu menjadi lampu suluh, menjadi panduan untuk menyelamatkan perjalanan balik ke negeri akhirat yang kekal abadi. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, orang yang berilmu pengetahuan dengan orang jahil tidak sama. Kualitinya tidak sama. Kualitinya berbeza. Orang yang berilmu kualitinya lebih. Orang yang tidak berilmu tidak berkualiti dalam kehidupan di atas muka bumi ini. Kalau nak berjaya di atas dunia ini, hendaklah berilmu. Dan kalau nak berjaya di akhirat juga, hendaklah juga berilmu. Oleh kerana itu menjadi kewajipan kepada kita orang Islam ini, umat Islam ini, menuntut ilmu. Menuntut ilmu ni tidak ada batas sempadannya. Walaupun hampir nak mati sekalipun, hendaklah kita mencari ilmu dan menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang takut kepada Allah ialah orang yang berilmu. Di kalangan para ulama yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu merupakan golongan yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Hasanya orang yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya itu ialah orang yang berilmu pengetahuan. Kalau kita ingin menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita mempersiapkan diri kita dengan ilmu.
mempertingkatkan lagi dengan ilmu-ilmu dari semasa ke semasa. InsyaAllah kalau kita menyiapkan diri kita ini dengan bekalan ilmu, maka kita ini akan menjadi orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, bila datang kepadaku suatu hari, sedangkan pada hari itu aku tiada bertambah ilmu pengetahuan untuk mendekatkan diriku kepada Allah Azza wa Jalla, maka tidak akan diberkati bagiku terbitnya matahari pada itu. Kalau ilmu kita tidak bertambah, kita biarkan ilmu dalam diri kita di tahap yang sama. Hari ini dengan besok tak sama, tak berubah. Besok dengan lusa pun tak berubah. Maka mereka yang tidak ada perubahan dari segi peningkatan ilmu, maka mereka ini termasuk daripada kalangan orang yang rugi, dan mereka tidak mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita mahu dalam kehidupan kita ini, kita mahu berkat dan rahmat Allah. Hidup yang tidak berkat, walaupun kaya sekalipun, ianya tidak bermakna. Walaupun mempunyai jawatan yang tinggi, kalau hidup tidak diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, ianya juga tidak berarti. Kita juga perlukan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita ini. Dan rahmat itu turunnya di masjid, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Di masjid merupakan tempat selain daripada menunaikan ibadat solat berjamaah, juga merupakan tempat menyampaikan ilmu kepada manusia. Marilah kita datang ke masjid, kita pergi ke masjid untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Daripada masjid rahmat itu turun, dan daripada masjid rahmat itu mengalir ke rumah kaum muslimin. Melainkan 3 buah rumah yang tidak masuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang pertama tidak masuk rahmat Allah ialah rumah yang di dalamnya ada anak-anak durhaka kepada ibu bapa. Rumah yang kedua tidak masuk rahmat Allah Subhanahu wa taala ialah rumah yang di dalamnya ada patung-patung lengkap kaki, tangan, telinga, matanya. Patunglah menjadikan manusia sesat sepanjang zaman. Patung-patung berhala menyebabkan manusia jadi sesat sepanjang zaman. Mana-mana rumah yang di dalamnya ada berhala, patung, rumah itu tidak masuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rumah yang tidak dikunjungi oleh tetamu. Maka hendaklah kita jadikan rumah kita ini sebagai rumah yang terbuka, yang sentiasa dikunjungi oleh tetamu. Mungkin tetamu itu jiran-jiran kita, mungkin tetamu itu keluarga kita, kaum kerabat kita. Mungkin tetamu itu saudara-saudara kita yang datang daripada jauh, musafir. Kita raikan mereka. Kita raikan mereka dengan sebaik-baik. Maka marilah kita mencari rahmat Allah SWT dengan pergi ke rumah Allah, ke masjid. Kita duduk dalam masjid, kita belajar dalam masjid, kita mengambil ilmu daripada masjid, daripada ulama-ulama yang menyampaikan ilmu dalam masjid. Nabi SAW juga menyebut keutamaan seorang yang berilmu, pengetahuan ke atas orang yang tidak dengan orang yang beribadat. Macam keutamaan aku ke atas serendah-rendah orang daripada kalangan sahabatku. Nabi buat bandingan orang yang berilmu ni dengan orang yang beribadat. Golongan abid, lebih orang yang berilmu berbanding dengan orang yang beribadat. Macam Nabi buat bandingan macam diri dia dengan diri sahabat-sahabat. Serendah-rendah daripada kalangan sahabat. Orang yang berilmu, kedudukan yang tinggi berbanding dengan orang yang tidak berilmu, walaupun mereka itu seorang yang kuat beribadat. Ibadat juga perlukan kepada ilmu. Kalau kita tidak mempunyai ilmu yang cukup dan kita mengerjakan ibadat dalam keadaan tidak cukup ilmu,
Mungkin ibadat kita itu tidak sempurna. Mungkin salah dalam kita melaksanakan ibadat itu. Oleh kerana itu, sedikit ilmu lebih baik daripada banyak ibadat yang tidak berilmu. Kerana bila melakukan ibadat dengan banyak sekalipun, tetapi tidak berpandukan kepada ilmu, mungkin akan tersalah jalan ataupun mungkin akan tersilap di dalam menunaikan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menerima ibadat hamba-Nya yang betul, yang jelas, yang clear, yang menepati kehendak-kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dan kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebut kelebihan orang alim berbanding dengan abid, berbanding dengan ahli ibadat, macam kelebihan bulan ke atas seluruh bintang-bintang. Bulan yang cerah, cuaca. Sudah tentulah bulan itu mempunyai kelebihan berbanding dengan bintang-bintang yang banyak. Walaupun jumlahnya banyak, tetapi cahayanya tidak terang. Orang berilmu itu diibaratkan sebagai bulan yang penuh dengan cahaya, yang penuh dengan suasana terang benderang berbanding dengan bintang-bintang yang tidak ada cahaya yang menerangi. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, oleh kerana itu perlu kita belajar. Perlu kita menuntut ilmu daripada kecil sampailah kita meninggal dunia. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatum liyatafaqahu fid din." Mengapa tidak ada sekelompok pun daripada setiap golongan mereka itu yang berangkat untuk menambahkan ilmu pengetahuan agama. Dalam masyarakat kita Islam ini hendaklah ada, kalau tidak semua sekalipun, kena ada di kalangan umat Islam ini yang keluar pada kampung halaman, yang pergi menuntut ilmu ke mana-mana tempat, pusat-pusat pengajian, sama ada dalam negeri ataupun di luar negeri. Kerana mereka yang menuntut ilmu ini seperti berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang menuntut ilmu kalau mati semasa menuntut ilmu dikira sebagai mati syahid. Dikira sebagai mati syahid. Kerana mereka yang menuntut ilmu itu berjuang pada jalan Allah, berada pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia termasuk dalam satu asnaf daripada zakat yang boleh dikeluarkan untuk mereka. Anak-anak yang berada di medan ilmu, sama ada dalam negeri ataupun di luar negeri, boleh kita berikan zakat kepada mereka. Boleh kita berikan zakat kepada mereka untuk tujuan mereka menuntut ilmu. Nabi SAW juga menyebut, menuntut ilmu adalah wajib ke atas kaum muslimin dan kaum muslimat. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib ke atas setiap orang Islam itu. Kepada setiap muslimin dan muslimat. Wajib, bukan sunat. Menuntut ilmu fardu ain wajib kepada setiap muslimin dan muslimat. Kita keluar daripada rumah untuk menuntut ilmu. Malaikat menghamparkan sayap memberikan penghormatan kepada mereka yang berada dalam majlis ilmu, dalam perjalanan pergi menuntut ilmu. Inilah hebatnya mereka yang menjadi penuntut ilmu, yang menjadi kewajipan kepada setiap orang. Kalau kita tidak menuntut ilmu fardu ain, maka kita ini dianggap sudah tidak menunaikan satu kewajipan yang besar sebagai seorang Islam, yang wajib bagi kita menuntut ilmu. Adapun ilmu fardu kifayah, walaupun ianya tidak wajib, juga dituntut kepada umat Islam supaya melengkapkan diri dengan ilmu fardu kifayah yang dapat memberi manfaat kepada kita. Ulama-ulama yang hebat zaman-zaman dulu, mereka mempunyai ilmu, bukan setakat ilmu fardu ain yang mereka kuasai, tapi mereka juga menguasai ilmu fardu kifayah.
Begitulah juga dengan tokoh-tokoh Islam zaman kita pada hari ini. Contoh, umpamanya Dr. Fatih Yakan. Dia seorang yang alim, menghafal Quran 30 juzuk, dan dia juga merupakan seorang jurutera dalam bidang letrik. Ini kita perlu kepada umat Islam. Bukan saja mendalam pengetahuannya dalam bidang ilmu-ilmu Islam, tetapi juga pengetahuan dalam bidang-bidang yang boleh membantu dalam kehidupan di atas muka bumi ini. Ilmu pengurusan, ilmu pentadbiran, ilmu sains komputer, ilmu perubatan, ilmu kejuruteraan adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada umat Islam, yang boleh membantu umat Islam dalam kehidupan di atas muka bumi ini. Begitulah juga kelebihan orang yang mengajar. Kalau orang menuntut ilmu itu diberikan kelebihan oleh Allah SWT, begitulah juga dengan kelebihan orang belajar. Orang yang berjalan pergi menuntut ilmu, ataupun orang yang pergi untuk mengajar orang lain, maka mereka ini berada di atas satu perjalanan yang melayakkan baginya pergi ke tempat yang baik. Nabi SAW telah bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah." Baginda menyebut, barang siapa menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu pengetahuan, berjalan pergi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mendorong baginya jalan ke syurga. Ini hebat. Mendorongkan jalan ke syurga. Hidup kita di atas muka bumi ini, perjalanan kita jauh. Kita akan balik ke negeri akhirat. Di akhirat nanti sama ada kita masuk syurga ataupun kita masuk neraka. Kita minta dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada masuk ke dalam neraka. Maka barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu pengetahuan, untuk menambahkan ilmu pengetahuan, dia pergi ke mana-mana madrasah, ke mana-mana masjid, mana-mana sekolah agama, ataupun pusat-pusat pendidikan. Tujuannya untuk memperdalamkan ilmu, untuk meningkatkan ilmunya, untuk menambahkan ilmu. Maka mereka ini dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan dorongkan baginya jalan ke syurga. Pergi menuntut ilmu artinya mendorongkan diri untuk menuju ke jalan yang boleh membawa diri ke dalam syurga. Mudah-mudahan kita, anak-anak kita dan keluarga kita ini menjadi orang yang minat mencari ilmu. Dan minat pula untuk menambahkan ilmu, untuk meningkatkan ilmu. Sentiasa mencari-cari majlis ilmu di mana pun. Sama ada dekat ataupun jauh. Kerana selangkah kaki kita berjalan pergi ke tempat untuk menambahkan ilmu. Pergi ke masjid umpamanya. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita pahala dan menggugurkan dosa dan menambahkan kebaikan kepada kita. Bila kita duduk dalam majlis ilmu, dalam masjid, berintikaf, niat berintikaf, lagi kita dapat pahala. Dan bila kita bersama dengan para ulama, dengan orang alim dalam masjid, maka kita diberikan penghormatan yang tinggi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berjaya adalah orang yang sentiasa mendekatkan diri dengan para ulama. Bagaimana Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya supaya sentiasa mendekatkan diri dengan para ulama. Kata Luqmanul Hakim, "Wahai anakku, rapatkanlah lututmu dengan lutut orang alim, dengan lutut para ulama. Kerana bila menghampiri orang alim, bersahabat dengan orang alim, bersahabat dengan para ulama, ulama inilah yang akan menitiskan ilmu kepada mereka yang menjadi sahabatnya, yang mendampinginya. Hati yang sentiasa terdedah kepada ilmu, hati itu akan basah. Hati yang terdedah dengan ilmu, hati itu akan basah. Macam tanah yang sentiasa dibasahi dengan air hujan. Tanah yang dibasahi dengan air hujan itu akan menumbuhkan tanaman-tanaman.
yang mengeluarkan buah, yang mengeluarkan hasil, yang dapat memberikan manfaat kepada seluruh umat manusia. Hati yang tidak orang yang tidak mendampingkan diri dengan majlis ilmu, hatinya akan jadi kering. Hatinya akan jadi tandus seperti tanah yang tandus, tanah yang kering. Tanah yang kering tidak akan menumbuhkan pohon-pohon yang dapat memberikan manfaat kepada manusia. Oleh kerana itu, marilah kita pergi ke tempat ilmu, kita mengaji, kita duduk bersama-sama dengan orang alim, kita mendengar nasihat daripada orang alim, kita ambil perhatian daripada kata-kata nasihatnya dan kita amalkan. Kerana ilmu yang dipelajari tanpa diamal tidak memberi manfaat. Sehingga disebut sebagai bandingan macam pohon yang tidak berbuah. Pokoknya rimbun tetapi tidak buahnya tidak ada. Kalau kita mahu pokok yang berbuah, ilmu yang kita terima daripada guru-guru kita, daripada para ulama, daripada orang alim, kita amalkan dengan sepenuh-penuh keikhlasan dalam hati kita ini. Begitulah juga kelebihan orang mengajar. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita yang menuntut ilmu ini supaya menyampaikan ilmu pada orang ramai. وَلْيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Mereka yang pulang daripada tempat ilmu, pulang daripada pusat pengajian, pulang daripada Azhar University, pulang daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, pulang daripada mana-mana pondok pengajian, pusat pengajian, yang Allah berikan sedikit sebanyak ilmu kepada kita. Hendaklah kita menyampaikan ilmu ini walaupun sepatah kepada orang ramai. Dan jangan kita menyembunyikan ilmu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang Allah kurniakan kepada kita jangan kita sembunyikan. Hendaklah kita sampaikan pada orang ramai, supaya orang ramai dapat mengambil manfaat daripada ilmu yang kita telah sampaikan itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut, wa inna fariqan minhum liyaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Ada sebahagian daripada mereka itu yang menyembunyikan kebenaran sedangkan mereka itu mengetahui. Ada orang menyembunyikan kebenaran, tidak menyampaikan benda yang betul sedangkan dia belajar bahawa riba itu tetap riba, rasuah itu tetap rasuah dan haram di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada di kalangan orang yang berilmu tetap tidak menyampaikan kepada orang ramai, ataupun mereka sendiri terbabit dengan riba, terbabit dengan rasuah. Maka mereka yang terbabit dengan perkara-perkara yang bercanggah dengan kebenaran itu dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berilmu mendapat hukuman yang lebih berat berbanding dengan orang jahil bila melakukan maksiat, bila melakukan kemungkaran. Orang jahil melakukan perkara yang tak betul, perkara yang salah, juga dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi orang yang alim, orang berilmu, bila mereka tidak melaksanakan tuntutan ilmu ke atas diri mereka, mereka tidak buat sebagaimana yang disuruh oleh Allah SWT ataupun dilarang oleh Allah SWT, maka hukuman mereka lebih berat berbanding dengan orang yang jahil. Maksudnya menghukum salah ataupun haram orang yang menyembunyikan ilmu pengetahuan, sebagaimana dihukumkan haram pula orang yang menyembunyikan penyaksiannya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuh." Barang siapa menyembunyikan penyaksian, maka berdosalah baginya. Allah Subhanahu wa taala juga menyebut, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihah." Siapakah orang yang lebih baik ucapannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan berbuat kebaikan? Kita ajak orang buat baik, kita suruh manusia kepada kebaikan, maka mereka itulah orang yang baik ucapannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita panggil orang kepada kebaikan,
Kita larang manusia jangan melakukan keburukan. Kita ajak manusia berbuat baik. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada mereka yang menyeru kepada kebaikan. Inilah pendakwah ataupun para dai yang mempunyai tanggungjawab yang sangat besar. Menyampaikan kebenaran, menyampaikan ilmu dan mengajak manusia melakukan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan kebijaksanaan dan nasihat yang baik. Kita memberi nasihat pada orang ramai. Kita ajak orang ramai melakukan kebaikan. Dengan ilmu yang diberikan oleh Allah SWT, kita pulang daripada pusat pengajian, kita sebarkan ilmu pada orang ramai, kita menyampaikan kepada mereka. Kita tidak menyembunyikan ilmu, walaupun ianya kadang-kadang tidak disukai oleh manusia. Kadang-kadang bila bercanggah dengan kepentingan diri, orang tak suka. Bila bercanggah dengan kepentingan diri, orang tidak suka. Kita menyampaikan walaupun orang tidak suka. Kerana kebenaran itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan kebenaran daripada ilmu kepada orang ramai, itu merupakan langkah, tanggungjawab, kewajipan penuntut ilmu yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man alima ilman fakatamahul jamaah." Siapa yang mengetahui sesuatu ilmu lalu disembunyikan ilmu itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan kekangkan dia dengan kekang api neraka pada hari kiamat nanti. Akan kekangkan dia dengan api neraka pada hari kiamat nanti. Orang yang tahu kebenaran itu kebenaran dan kebatilan itu kebatilan, tetapi dia menyembunyikan kebenaran, dia tidak beritahu pada orang ramai kebenaran itu sebagai kebenaran, dia tidak beritahu orang ramai kebatilan itu sebagai kebatilan, maka mereka ini akan dikekang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tali kekang daripada api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, begitulah juga penghuni langit dan juga bumi, sehingga semut yang berada di lubangnya dan ikan yang berada di lautan, semuanya memohon rahmat bagi orang yang mengajarkan kebaikan pada orang ramai. Ini kelebihan orang yang mengajar, menyampaikan ilmu pada orang ramai. Diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka itu didoakan oleh penduduk langit, para malaikat yang berada di langit, dan juga makhluk yang berada di bumi memohonkan rahmat daripada Allah SWT untuk mereka yang menyampaikan ilmu, untuk mereka yang duduk dalam majlis ilmu. Malaikat di langit, doa mereka sangat mustajab. Makhluk-makhluk di bumi daripada kalangan-kalangan makhluk yang berada di lautan dan juga di daratan juga memohon rahmat bagi mereka yang melakukan kebaikan, mengajak orang melakukan kebaikan di atas muka bumi ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebut, moga-moga Allah mencucurkan rahmatnya ke atas khalifah-khalifah aku. Baginda lalu ditanya, siapakah mereka khalifah-khalifahmu wahai Rasulullah? Maka baginda menjawab, mereka itu adalah orang-orang yang menghidupkan sunnahku dan mengajarkan kepada hamba-hamba Allah. Orang yang menghidupkan sunnah Nabi. Orang yang menghidupkan sunnah Nabi dan mengajarkan ajaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada manusia. Dia menyampaikan ilmu kepada manusia. Orang yang menyampaikan ilmu kepada manusia dan dia menghidupkan sunnah Nabi, itulah orang yang disebutkan sebagai khalifahku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam
menyebut daripada Muaz katanya, pelajarilah ilmu pengetahuan. Sebab mempelajari kerana Allah adalah tanda takut kepadanya. Mempelajari ilmu kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu tanda takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menuntut ilmu adalah ibadat. Mencari ilmu, menuntut ilmu itu merupakan ibadat. Menelaah ilmu adalah tasbih. Mencari adalah jihad. Mengajarkan kepada orang yang belum mengetahui adalah sedekah. Mengajar orang ramai dengan ilmu, dengan pengetahuan agama adalah sedekah. Memberikan kepada ahlinya adalah kebaktian. Mengajar ahli keluarga dengan agama, dengan didikan agama. Kita didik anak isteri kita. Kita mengajar anak isteri kita dengan didikan agama. Itu merupakan satu kebaktian. Dan memang itu satu tanggungjawab. Kalau kita tidak mampu untuk mendidik, mengajar anak isteri kita kerana kekurangan yang ada pada diri kita, hendaklah kita suruh mereka itu pergi ke mana-mana majlis ilmu. Isteri kita, anak-anak kita, kita suruh mereka itu pergi ke majlis-majlis ilmu. Seorang perempuan, seorang isteri yang keluar rumah, kalau tidak mendapat izin daripada suami, berdosa. Tetapi untuk pergi ke majlis-majlis ilmu, walaupun tak beritahu kepada suami, tak mendapat keizinan daripada suami, walaupun isteri ini keluar rumah, tak beritahu suami, tidak menjadi satu kesalahan kerana menuntut ilmu fardu ain. Tapi semolek-moleknya, patutlah beritahu kepada suami untuk pergi menuntut ilmu. Hari ini tidak ada masalah. Dalam poket ada 3-4 telefon. Boleh beritahu kepada suami kalau suami pada masa itu tidak ada di rumah. Keluarlah menuntut ilmu, mempelajari ilmu-ilmu agama kerana ini merupakan satu kebaktian. Seorang suami mendidik anak isterinya, mengajar anak isterinya dengan didikan agama. Ini merupakan satu kebaktian. Ilmu yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah menjadi kewajipan kepada kita. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib ke atas setiap orang muslim. Maka marilah kita mempersiapkan diri kita. Menyediakan diri kita ini untuk menjadi orang yang berilmu. Jangan kita sekat diri kita daripada menjadi orang yang berilmu. Kita buka diri kita ini. Kita buka diri kita ini supaya kita menjadi orang yang minat kepada ilmu, bergerak sentiasa pergi ke tempat mana-mana yang boleh kita mendapat ilmu. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bangsa yang berilmu, bangsa itu adalah bangsa yang mempunyai tamadun yang tinggi. Bangsa yang tidak berilmu, bangsa itu akan diratah oleh kuasa-kuasa lain walaupun mereka itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi marilah sama-sama kita mempersiapkan diri untuk menjadi orang yang berilmu. Jangan kita kekal sebagai seorang yang tidak berilmu. Jadi rasanya cukup sekadar itu pada hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk terus mencari ilmu dan meningkatkan ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.